Baik, terima kasih Fahmi untuk perkongsian cerita pagi dari negeri Perak. Kita akan teruskan dengan topik berikutnya, Sophie, untuk kita melihat bagaimana untuk kita perkasa komuniti etnik di Santuni. Ya, dan bersama dengan kita pada pagi ini, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Dr. Yasmin Yaakob selaku Ketua Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia Sarawak. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Philip Lepun selaku Pensyarah Kanan Jabatan Sains Perhutanan, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan Universiti Putra Malaysia Sarawak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, Dr. Yasmin, kita ingin mulakan dengan melihat kepada mengapa isu pemakasan komuniti ini sangat penting dalam konteks hari ini dan bagaimana ianya perlu kita terapkan. Mungkin kita boleh lihat bagaimana untuk kita membawa arus ini kepada masyarakat kita sebenarnya. Okay, terima kasih. Dan kita lihat sebenarnya pemekasaan komuniti etnik ini dari segi kepelbagaian kita negara Malaysia dan juga untuk meraihkan perpaduan. Kan, dan kita baru saja menyambut Hari Malaysia dan juga dengan semangat kemerdekaan ini. So, jadi pemekasaan etnik ini untuk kita meningkatkan, menonjolkan kelebihan kepada komuniti, terutamanya etnik-etnik di Sarawak. Dan apabila kita melihat kepada menyantuni komuniti dan juga satu konsep yang diangkat oleh masyarakat Iban di Sarawak mengenai randau. Randau ini adalah platform untuk bercerita, bertukar isu dan juga pandangan, tetapi juga di mana suara komuniti ini didengar dan juga aspirasi mereka diangkat supaya kita dapat menghasilkan satu pemekasaan kepada komuniti etnik itu. Yasmin juga hari ini memakai satu rakan mungkin dari etnik Sarawak. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang pendidikan itu. Ini adalah kalung ataupun rantai kita panggil daripada etnik Kenyah. Yang mewakili Encik Philip Lepun Encik Philip Lepun juga selaku individu etnik Kenyah di Sarawak. Jadi mungkin juga boleh kongsi dan juga apa yang ingin diperkatakan berkenaan dengan pemekasaan dan juga komuniti etnik di Santuni. Terima kasih. Untuk masyarakat Kenyah di Sarawak, seperti yang kita sedia maklumlah, walaupun masyarakat Kenyah sebenarnya semua orang tahu, masyarakat Kenyah ini cukup kreatif dengan banyak aspek lah. Dan juga masyarakat Kenyah ini semua orang lihat semua mereka adalah kumpulan minoriti. Sedangkan mereka, walaupun mereka minoriti, tapi mereka sangat menonjol dalam konteks budaya dan juga amalan hidup yang sangat unik. Dan ini yang sebenarnya kita nak tonjolkan atau bawa dalam konsep air randau yang kita lakukan di Rumah Panjang. Sebab kebiasaannya semua aktiviti berkaitan dengan akademik, terutamanya bila kita buat conference biasanya di hotel, tapi kali ini kita angkat bawa semua peserta yang terlibat di Rumah Panjang supaya mereka boleh merasa sendiri bagaimana kehidupan sebenar di Rumah Panjang dan juga mereka merasa sendiri hidup orang kampung dengan cara bila kita bercerita mungkin tidak akan sampai, dan bila mereka sendiri merasa itu sendiri dan mereka baru lihat keunikan, dan juga bila dilakukan peserta itu sampai di kampung, mereka akan lihat sambutan yang akan diterima oleh mereka, dan juga masyarakat Kenyah itu sendiri akan menunjukkan dia punya bagaimana penerimaan masyarakat itu sendiri, terutamanya dalam penerimaan contohnya permainan alat muzik. Ini semuanya yang biasa kita akan tonjolkanlah supaya mereka rasa dihargai dan juga orang yang datang tu sebagai tetamu itu merasa mereka juga diterima dengan baik. Itu yang biasa ditonjolkan. Kalau sebelum ini kita mungkin dengar cerita saja kan, tapi ini peluang keemasan untuk kita bertemu dengan masyarakat Kenyah sendiri, untuk mereka menyantuni mereka, kita santuni mereka bagaimana dengan adab dan budaya mereka. Jadi kita akan bawakan kepada terus di Sarawak nanti. Mungkin Dr. Yasmin boleh kongsikan juga kepada kami. Tadi doktor ada kongsi kata randau, satu bentuk penceritaan kan untuk kita bertukar-tukar pandangan. Jadi bagaimana kita dapat mencerminkan inisiatif UPMS ini menerusi santuni komuniti ini? Okey, Universiti Putra Malaysia Sarawak dalam usaha menyantuni komuniti ini, kita mengangkat randau itu kepada peringkat antarabangsa seperti yang disebutkan oleh Cik Philip tadi tentang air randau. Signifikan air randau ini adalah I itu saya, I adalah international. Jadi kami mengangkat randau ini ke peringkat antarabangsa dengan mengadakan simposium antarabangsa pada edisi kali ini pada 1 hingga 3 Oktober. Kita akan menyantuni komuniti
komuniti etnik Kenyah di Kampung Lebu Kulit, Sungai Asap, Belaga, Sarawak, iaitu di lokasi arca sapi terbesar di dunia. Dengan adanya lebih 250 orang dan juga 50 kertas kerja akan dibentangkan di dalam air randau ini dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Nugak Kumbung, juga melibatkan kerjasama kita lah daripada KUB, daripada BES Sarawak, juga daripada IYC. Dan saya kira air randau ini sebenarnya adalah platform untuk kita menyantuni komuniti, kita mengenali mereka dengan lebih dekat kerana adanya perkara-perkara menarik yang akan kita kongsikan sepanjang 3 hari berada di sana, berada di Rumah Panjang, kehidupannya, suasananya yang sejuk dengan kepelbagaian istimewanya makanan, kebudayaan, rantai hari ini yang saya pakai. Betul kan? Kita selain daripada itu kita mengenali berkenaan dengan adab dan budaya mereka juga mungkin berbeza kan? Betul. Jadi selain daripada itu kita boleh kaitkan hubungan komuniti etnik ini dengan budaya dan juga alam. Jadi Encik Philip mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan perkara ini, bagaimana ia boleh menjadi inspirasi kepada pembangunan masyarakat untuk hari ini khususnya. Okey. Untuk masyarakat orang Ulu, seperti yang kita sedia maklum, memanglah masyarakat orang Ulu ni kebanyakannya tinggal di hulu-hulu sungai, lebih ke pedalaman, terutamanya di Belaga, di Baram. So mereka ini memang kita sedia maklum memang sentiasa menggunakan hutan lah, terutamanya berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka ini dalam konteks kehidupan tu memang tidak boleh lari daripada hutan dan menggunakan hutan dengan secara mampan lah. So ini yang biasa kalau kita pergi di Rumah Panjang, jangan hairan nanti di Rumah Panjang tu orang kampung biasanya nampak mereka hidup lebih sehat lah. Mereka lagi tua, 60, macam saya punya bapa mertua sendiri pun 85 tahun pun masih lagi pergi kebun. So kadang-kadang ini yang kita nak angkatkan, bagaimana kehidupan orang kampung itu sendiri menggunakan alam ataupun hutan sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber, macam katalah banyak alat-alat muzik yang mereka gunakan. Semua ini daripada sumber hutan. Contohnya kayu-kayu yang sesuai dijadikan sebagai contoh yang biasa adalah jatung utang, sampik dan juga seruling dan bambu. Ini yang akan dimainkan lah. So sebenarnya apa yang ditonjolkan itu semua daripada sumber hutan dan bagaimana mereka menggunakan hutan itu sendiri sebagai memperkayakan budaya, amalan hidup dan juga mungkin ada kaitan juga dengan adat mereka di kampung lah. So ini akan boleh dilihat daripada paparan kehidupan mereka sendiri. Contohnya kalau di Rumah Panjang dengan ukirannya. So ukiran itu bukannya dibuat begitu saja, dia ada makna-makna sendiri yang membezakan antara komuniti sendiri. Hierarki mereka, tak kisahlah dia orang Kenyah kah, orang Kayan kah. Ini budaya adat masyarakat orang Ulu di Sarawak. Saya tertarik sebenarnya Tuan Philip untuk kita berkongsi kepada penonton dan kepada kami berdua juga. Mungkin boleh ceritakan tentang rutin harian kalau anda merupakan seorang berbangsa Kenyah kan, orang Kenyah. Jadi kalau bangun tidur itu apa yang laksanakan, mungkin pergi berkebun dulu ke, bagaimana rutin hariannya kalau menjadi orang Kenyah ini? Okey, seperti biasalah orang Kenyah ni memanglah kalau kita lihat dari asalnya memang kebanyakannya petani asalnya. Okey, so bila disebut orang petani ni, dia tidak macam orang di bandar. Dia memang makanan, kalau kita sebut minum pagi itu bukan nampak tak minum pagi, itu makan besar tu macam dia akan makan nasi. Dan ini sebagai satu persediaan mereka untuk bekerja pada hari itu, dan mereka akan makan nasi dengan lauknya yang cukup, so air yang cukup, so mereka akan bekerja dan bersedia untuk bekerja, dan pagi mereka akan pergi bekerja dan setelah itu petang itu setengah hari pun makan, dan mereka akan bekerja untuk macam saya sekarang lah, mereka sudah berevolusi dengan keadaan sebenar daripada dulu tu mereka adalah petani semata-mata. Sekarang bukan saja petani yang boleh dikatakan moden lah. Mereka juga mencari rezeki untuk membuat cari pendapatan yang berterusan lah. Contohnya sekarang ramai kalau di Asap tu sendiri, nanti jangan kita heran orang di Asap tu sendiri yang petani itu mungkin jauh lebih, boleh katakan lebih tinggi dia punya pendapatan dari kita, sebab mereka memang mengusahakan tanaman-tanaman komuniti, contohnya sawit, lada, getah, ini semua yang dilakukan. Dan juga mereka juga tidak lupa kepada budaya asal lah, contoh bertanam padi untuk
bukan untuk mereka cari makan sih, ini semua untuk mereka memberi atau mengajar generasi-generasi muda untuk terus bekerja ataupun faham budaya hidup mereka. Dan ini yang menyebabkan kalau di kami orang Ulu ni kita boleh dikatakan rajin lah. Itu yang pendapat saya personal sebagai masyarakat Kenyah, dan saya cukup bangga dengan cara kehidupan yang dilakukan sehingga hari ini. Ya, okey. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya mungkinlah sedikit yang ingin disampaikan oleh doktor dan juga harapanlah menjelang masa depan ini, apa yang boleh dilakukan kita bersama supaya pemerkasaan komuniti etnik ini terus kekal relevan, doktor? Okay, kita harapkan supaya menjelang masa hadapan nanti pemerkasaan komuniti etnik ini sentiasa terus diberi perhatian dan juga perlibatan daripada generasi muda kita terutamanya. Dan sebab itulah kita UPM Sarawak memberi juga peluang ataupun melalui Air Randau ini kepada anak-anak muda di luar sana yang mana kita nak jemput yang ingin menyertai kepada Air Randau ini, boleh melayari website kita www.airrandau.upm.edu.my dan juga di social media kita UPM Sarawak. Dan kita menjanjikan supaya dari segi inisiatif ini untuk memberi peluang kepada generasi muda dengan mengangkat satu hasil kajian dan juga penyelidikan supaya aspirasi pembangunan komuniti etnik ini dapat dibawa ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah kami doakan. Encik Philip, saya nampak pada hari ini Encik Philip sangat berbangga sebenarnya untuk menjadi anak Sarawak dan juga orang Kenyah kan. Mungkin boleh kongsikan harapan kepada pemerkasaan komuniti lagi-lagi orang Kenyah sendiri, silakan. Memang harapan kita untuk masyarakat Kenyah terutamanya di Belaga, memanglah kita perlu memperkasakan mereka. Bukan memperkasa maksudnya kita beri ilmu atau beri kongsi maklumat dalam konteks kita buat simposium. Tapi sebenarnya kita nak supaya mereka sedar bahawa apa yang mereka memiliki sehingga hari ini itu adalah warisan yang perlu dijaga. Dan mereka juga perlu melakukan dan terlibat sama supaya mereka lebih faham bagaimana hala tuju kehidupan dan juga bagaimana dia punya budaya itu sendiri dengan cara kehidupan itu sendiri sebenarnya salah satu keunikan dan tarikan kepada orang luar untuk datang bertamu dan bersama dengan mereka, dan mereka sendiri akan jadi bangga untuk salah satu cara untuk daya tarikan pelancongan lah, terutama di Asap itu sendiri. Jadi warisan tradisi itu perlu dijaga agar tidak lekang di zaman pastinya. Dan diwarisi. Sampai generasi yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yasmin juga Cik Philip untuk perkongsian pagi ini. InsyaAllah semoga kejayaan anda mencapai objektifnya pada 1 hingga 3 Oktober nanti di Sarawak pasti. Baik, terima kasih. Seterusnya penonton kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dengan topik-topik menarik hanya untuk anda pastinya di Sarawak Malaysia. Jangan ke mana-mana. Selepas ini.